الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفضله واصطفاه وخصه من المواهب بما لا يحصى ولا يستقصى. أحمده حمدا كثيرا طيبا لا يعد ولا يحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المخصوص بالإسراء والمعراج والمقام المحمود والشفاعة العظمى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه واهتدى. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan darjat ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan perintahnya dan meninggalkan segala tegahannya. Mudah-mudahan kita akan berbahagia di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mimbar pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Isra dan Mi'raj, melangkaui teknologi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diperlihatkan kepada hambanya. Tanpa iman yang kukuh di hati, sudah tentu amat sukar untuk diterima akan kebenarannya. Peristiwa Isra sebagaimana yang telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat pertama, yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkati sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda yakni kekuasaan kami. Sesungguhnya Dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Lihatlah betapa bernilainya peristiwa ini dalam Islam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menamakan satu surah dalam Al-Quran dengan nama surah Al-Isra. Ulama telah bersepakat mengatakan perjalanan agung ini berlaku selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul dan sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari Makkah ke bumi Yathrib. Allah Subhanahu wa taala telah merakamkan peristiwa Mi'raj ketika baginda naik ke langit menerusi firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 13 hingga 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Yang bermaksud, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril yakni dalam bentuk yang asal pada waktu lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Berhampiran dengannya terdapat syurga sebagai tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya yakni penglihatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berpaling dari apa yang dilihatnya dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang sangat agung. Berdasarkan ayat-ayat tersebut jelas menunjukkan bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj benar-benar dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan roh dan jasad baginda dalam keadaan sedar atau bukan hanya igauan mimpi semata-mata. Justru kita wajib meyakini dengan sepenuh hati bahawa Isra dan Mi'raj
adalah benar-benar berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, Isra dan Mi'raj adalah suatu peristiwa agung yang mencabar kemampuan teknologi moden, bahkan menjangkaui akal fikiran manusia yang terbatas. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan perihal Isra dan Mi'raj kepada manusia, maka terdapat kalangan mereka yang meragui kesahihannya dan tidak mempercayai baginda. Bagi mereka, peristiwa ini berlaku di luar batasan akal dan mencari adat kebiasaan. Ada dalam kalangan mereka membenarkan baginda, dan ada yang sangsi, dan lebih dahsyat lagi, ada yang murtad daripada agama. Di saat ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an tampil ke hadapan membenarkan perkhabaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Na'am, inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min dhalik. Usaddiquhu bi khabari as-sama'i." Yang bermaksud, ya, sesungguhnya aku mempercayainya lebih jauh daripada itu. Aku mempercayainya tentang berita dari langit. Abu Salamah berkata, dengan sebab peristiwa inilah digelarkan Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq radhiyallahu an. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahawa setelah selesai pembedahan yang dilakukan oleh Jibril alaihissalam, didatangkan binatang bernama Burak untuk ditunggangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan luar biasa yang dinamakan Isra. Binatang ini dinamakan Burak kerana ketangkasannya yang diumpamakan seperti al-barq, yaitu kilat. Tidak syak lagi, perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan tauhid dan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang tiada tolak bandingnya. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya dia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang sangat agung. Justru itu, janganlah kita bersikap angkuh dan sombong dengan kemajuan yang kita kecapi pada hari ini, padahal ia adalah satu nilai yang sangat kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita wajar berasa rendah diri dan tawadhu' dengan kekuasaan Allah, dengan mentaati segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sudah tentu Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa yang mengandungi mesej penting dalam setiap detik yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya, pertama, penyucian zahir dan batin. Sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibedah dadanya oleh Jibril alaihissalam dan dicuci hati baginda dengan air Zam-Zam sebagai persediaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mampu memikul amanah besar dalam Islam. Lantaran itu, kita disarankan agar membersihkan jiwa dari kotoran dosa zahir dan batin ke arah pembentukan muslim yang kamil. Kedua, sentiasa taat kepada Allah. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah Al-Mukarramah ke Palestin memperlihatkan bagaimana baginda bersalat setiap kali berhenti di beberapa tempat bersejarah, antaranya Taibah ataupun Yathrib, yang kemudiannya dikenali sebagai nama Al-Madinah Al-Munawwarah, tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah. Seterusnya ke Bukit Tursina, yaitu tempat Nabi Allah Musa alaihissalam menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya ke Bait Laham, yaitu tempat Nabi Allah Isa alaihissalam dilahirkan. Baginda mengajar kita menjadi umat terbaik yang taat kepada Allah dalam apa jua keadaan. Ketiga, masjid sebagai syiar Islam. Perjalanan Isra baginda menunjukkan betapa masjid memainkan peranan yang penting dalam mengharmonikan kehidupan manusia di dunia dan juga di akhirat. Masjid bukan sahaja tempat ibadah semata-mata. Ini adalah syiar Islam agung yang mesti dijaga kesuciannya, bahkan berfungsi sebagai tempat rujukan
menyelesaikan permasalahan sosial dan masyarakat. Keempat, Islam agama semua para nabi. Di Masjidil Aqsa, Jibril alaihissalam telah mendahulukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan nabi-nabi yang lain. Baginda mengimamkan mereka di dalam salat sebelum diangkat ke langit. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghulu segala nabi dan agama yang dibawanya, yaitu Islam, adalah agama yang bersifat universal, merangkumi semua nabi dan bangsa. Kemuncak peristiwa ini adalah apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan salat 5 waktu sehari dan semalam di Sidratul Muntaha. Boleh sahaja kefarduan salat itu diwahyukan ketika baginda berada di bumi, tetapi ini berlaku untuk menunjukkan ketinggian salat dan peri pentingnya dalam kehidupan manusia. Kelima, kewajiban menjauhi riba. Dinukilkan dalam kitab Ar-Rahiqil Makhtum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan azab seksa yang ditimpakan oleh orang-orang yang memakan riba. Justru sempena sambutan Hari Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna ke-47, kita selaku pengguna maupun peniaga bertanggungjawab memastikan aktiviti jual beli bebas daripada riba, gharar, khianat dan penipuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang dalam timbangan dan sukatan, yaitu mereka yang apabila menerima sukatan gantang cupak dari orang lain, mereka mengambilnya dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, antara kesimpulan yang dapat diambil daripada khutbah pada hari ini adalah seperti berikut. Pertama, peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat agung dan menjadi dalil kebenaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yakinlah sejauh mana kemajuan sains dan teknologi yang dicipta manusia tidak akan mampu menandingi kekuasaan Allah, termasuk mukjizat yang dianugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kita wajib beriman dengan kebenaran peristiwa ini dan menghayati segala intipati yang terkandung di dalamnya sebagai ibrah atau pengajaran ilmu dan panduan hidup kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وناصر المظلومين، والصلاة والسلام على النبي الأمين صفوة المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقواه، وحافظوا على صلاة الجماعة، وكونوا إخوانا متحابين في الله، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال الله تعالى في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن سائر الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة Malikana ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Syah Ibni Sultan Haji Ahmad Syah Al-Musta'in Billah. Wa kadzalika ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja Pemaisuri Agung Tunku Haji Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah binti almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Allahumma ihfaz ulama'ahu wa wazara'ahu wa qudatahu wa ammalahu wa ra'ayah من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وحين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واعلي كلمتك إلى يوم الدين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتمها علينا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.